Kami pelajar asasi sains dari UniKL Mindset ingin mempersembahkan satu tajuk SPM yang sangat penting, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Saya harap kamu stay tune dan fokus semasa video ini disampaikan. Sebelum kami menerangkan dengan lebih lanjut topik pembentangan utama kami, iaitu Permulaan Kesultanan Melayu Melaka, izinkan kami memperkenalkan secara ringkas salah satu kampus cawangan UniKL dan merupakan tempat kami menimba ilmu dalam peringkat asasi, iaitu kampus cawangan Malaysia Institute of Chemical and Bioengineering Technology, UniKL Mindset. UniKL Mindset menawarkan pelbagai program di bawah ijazah sarjana muda dan diploma yang berfokuskan dalam bidang kejuruteraan kimia atau chemical engineering. Serta tidak lupa lagi dalam program persediaan, iaitu Asasi Sains. Foundation in Science ataupun dikenali sebagai Asasi Sains adalah program pengajar peringkat persediaan yang berfokus untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa dengan kemahiran dan pengetahuan asas dalam bidang STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, dengan mengkhususkan pengetahuan asas untuk mahasiswa bagi melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan kimia dan seangkatan dengannya. Antara subjek yang ditawarkan dalam program asasi ialah Biologi, Fizik, Chemistry, Matematik, English dan IT. Selain itu, antara fasiliti-fasiliti yang disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang menuntut dalam bidang kejuruteraan kimia di kampus ini adalah seperti pilot plant. Bang, buat apa bang? Saja tengok-tengok ni. Pilot plant adalah contoh fasiliti yang disediakan untuk memberi mahasiswa merasai pengalaman sebenar seperti bekerja di kilang yang berskala besar pada masa yang akan datang. Fasiliti ini juga bertujuan untuk menyediakan kaedah pembelajaran secara hands-on diamalkan oleh UniKL yang mementingkan kaedah pengajian secara praktikal dan untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa dengan pengalaman belajar yang seakan-akan seperti situasi sebenar di alam pekerjaan. Lihat abang ni. Seterusnya, untuk tidak melengahkan masa lagi, kami ingin mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama fokus dan mendengar dengan teliti topik perbincangan utama kita, iaitu Permulaan Kesultanan Melayu Melaka. Justru itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu pengasas Kerajaan Melayu Melaka, iaitu Parameswara. Parameswara yang juga dikenali sebagai Iskandar Shah selepas beliau memeluk Islam adalah merupakan salah satu cicit sang nila utama, iaitu pengasas Kerajaan Temasek. Parameswara juga berketurunan pewaris pemerintah Kerajaan Sriwijaya dari Palembang. Menurut sejarah Melayu, baginda melarikan diri ke Temasek disebabkan Kerajaan Sriwijaya di Palembang diserang Kerajaan Majapahit. Baginda telah memerintah Kerajaan Temasek dari tahun 1399 hingga tahun 1401. Walau bagaimanapun, nama Parameswara tidak terdapat dalam sejarah Melayu. Sebaliknya, ia menyebut nama Iskandar Shah sebagai raja terakhir Singapura dan pengasas Melaka. Akhir sekali, Parameswara ialah seorang raja Palembang yang menggantikan ayahandanya Raja Sam Agi sebagai pemerintah Temasek. Beliau melarikan diri ke seberang Selat Tebrau selepas membunuh Raja Temagi, iaitu pemerintah Temasek dan juga Wakil Siam. Pembunuhan itu juga menyebabkan Parameswara diserang oleh Kerajaan Majapahit. Seterusnya, ayo kita ketahui dengan lebih lanjut tentang kronologi pembukaan Kota Melaka. Seperti yang kita tahu, pemerintah pertama bagi Kota Melaka adalah merupakan seorang pewaris pemerintah Kerajaan Sriwijaya yang berasal dari Palembang, iaitu Parameswara atau lebih dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah. Pada tahun 1389 sehingga tahun 1398, Parameswara telah memerintah Kerajaan Temasek sehinggalah tahun 1402 di mana berlakunya suatu peristiwa di Temasek yang memberi impak yang besar kepada beliau, iaitu pembunuhan Raja Temagi yang mengakibatkan Kerajaan Majapahit menyerang Temasek. Implikasi daripada peristiwa
tersebut, adalah Parameswara terpaksa melarikan diri ke seberang Selat Tebrau dan menubuhkan kerajaan Melaka. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang peristiwa di slide yang seterusnya. Pada tahun 1409 pula, Parameswara telah memeluk agama Islam. Kesan dari kedatangan pedagang-pedagang dari negara Arab dan seterusnya, beliau juga mewujudkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dengan menerima lawatan Laksamana Cheng Ho ke kerajaan Melaka sewaktu Laksamana Cheng Ho sedang melakukan pengembaraan dunia. Seterusnya, pada tahun 1411, bagi memperkuatkan lagi hubungan dengan kerajaan China, Parameswara atau lebih dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah telah berlayar ke China untuk menghadap Maharaja Ming iaitu Yongle. Akhir sekali, kerajaan Melaka berkembang pesat dan menjadi salah satu pelabuhan terpenting pada abad ke-15 dan 16. Seperti yang dijanjikan, ayuh kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang peristiwa yang berlaku pada tahun 1402. Setelah Parameswara membunuh Raja Temagi, Parameswara melarikan diri sehingga tiba di Muar. Namun, bentuk muka bumi yang tidak sesuai untuk menubuhkan kerajaan menyebabkan beliau meneruskan perjalanan sehingga tiba di Sungai Bertam, iaitu pertempatan orang-orang Seratar. Sejurus itu, beliau diminta untuk menjadi raja oleh penduduk tempatan iaitu orang-orang Seratar. Seterusnya adalah peristiwa penamaan Melaka oleh Parameswara, iaitu semasa Parameswara berehat di pokok Melaka, seekor kancil menendang anjing buruan Parameswara yang menyebabkan beliau memutuskan untuk menamakan tempat tersebut Melaka. Akhir sekali, saya akan menerangkan beberapa faktor pemilihan Melaka sebagai pusat bagi menubuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, Melaka terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Kedudukan strategik negeri Melaka ini dapat memudahkan urusan perdagangan berlaku. Sebagai contoh, sebarang urusan seperti jual beli, barang perkapalan dan bekalan makanan dapat diisi sebelum berlayar kembali ke lautan. Faktor kedua mengapa Melaka dipilih sebagai pusat penubuhan yang baru ialah Melaka mempunyai pergunungan yang unik yang membuatnya berfungsi sebagai penghalang bagi tiupan angin monsun. Selain itu, pegunungan ini juga menjadi salah satu penunjuk arah bagi kapal-kapal yang berlayar dan juga yang berlabuh. Faktor yang terakhir ialah pesisiran Melaka mempunyai benteng pertahanan yang semula jadi bagi menangkis serangan-serangan awal musuh, iaitu merupakan pokok bakau dan juga pokok api-api. Berakhirlah perbincangan kami mengenai permulaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa Parameswara berjaya menemui lokasi yang strategik untuk mengasaskan kerajaan pada tahun 1400. Selain itu, faktor Parameswara memilih Melaka ialah Melaka berada di laluan perdagangan antara timur dan barat, bentuk muka bumi yang strategik, benteng pertahanan semula jadi dan terlindung daripada tiupan angin monsun. Seterusnya adalah tayangan montaj lawatan ke Muzium Kesultanan Melayu Melaka bertujuan untuk mengumpul maklumat tambahan berkaitan topik pembincangan kami iaitu permulaan Kesultanan Melayu Melaka. Tibalah kita ke pengakhiran video pembincangan kami. Segala yang kurang datangnya dari kami, segala yang lebih itu datangnya dari Allah. Ribuan terima kasih kami ucapkan ke atas perhatian yang diberikan. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.